Ada sebuah buku tulisan seorang penulis Malaysia yang berjanji untuk menceritakan kepada anda bagaimana untuk membeli kereta pertama anda secara percuma. Anda berminat nak tahu? Tunggu. Selepas visual ini, saya akan kongsikan buku tersebut dan juga apakah tips tersebut. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca bersama saya, hos anda, Sabri Hassan. Dalam episod kali ini, seperti yang telah saya janjikan, saya akan berkongsi sebuah buku yang menjanjikan cara bagaimana untuk anda dapat membeli kereta pertama anda secara percuma. Tanpa melengahkan masa lagi, terus buku yang saya maksudkan adalah Top Money Tips for Malaysia tulisan Casey Lau. Buku ini adalah terbitan True Wealth Publishing pada tahun 2008. Ia adalah setebal 190 muka surat saja. Untuk anda yang tak tahu, True Wealth adalah merupakan antara leading penerbit di Malaysia ni dalam genre kewangan. Cuma saya rasa diorang dah lama tak terbitkan buku dalam genre kewangan. Mereka banyak menerbitkan sebelum ni buku-buku tulisan Aziz Ali. Bahkan syarikat ini adalah syarikat kepunyaan Aziz Ali. Cuma saya dah tak pasti kenapa mereka dah tak begitu terbitkan buku. Kebanyakannya mereka rely kepada title-title lama. Jadi sayang kat situ. Seterusnya buku ni berharga RM30, RM29.90 saya beli di MPH. Biasanya buku True Wealth RM39.90 ataupun 35 ke atas. Jarang sekali bukunya berharga RM30. Saya rasa setelah saya membaca buku ni jadi harga RM30 sebab biasanya buku-buku True Wealth dia pegang pada kekuatan authornya. Casey Lau sekarang adalah antara seorang personal finance guru di Malaysia. Tapi saya rasa buku ni buku pertama beliau tahun 2008 waktu beliau baru nak bermula. Jadi waktu ni beliau baru nak membina jenama, baru nak bina profil dalam bidang personal finance. Jadi buku beliau dimurahkan sikit daripada buku-buku lain lah sebab nak bagi senang jual. Itu telahan saya lah. Beliau juga, Casey Lau merupakan graduan lulusan Aeronautical Engineering dari UTM. Tetapi, beliau tidak praktis as an engineer. Beliau menjadi guru piano. Kalau tak salah daripada buku ni lah. Okay? Mungkin di situ dia ada komposit kenapa. Jadi, guru piano nak cerita pasal personal finance, jadi harga dia murah sikit lah. Namun, dia tetap mahal compare dengan kalau buku-buku lain. Tapi, buku-buku pasal duit-duit ni biasalah. RM30, RM35 tu memang dia punya range lah. Secara generalnya, kalau anda tak pernah baca mana-mana buku mengenai personal finance ataupun kewangan peribadi lagi, buku ni boleh jadi buku yang pertama. Kalau buku ni sebagai buku yang pertama, memang sesuai. Kalau anda tak pernah baca buku Aizali, tak pernah baca buku Tuan Samsudin Kadir, tak pernah baca buku yang apa-apa buku lain lah mengenai personal finance di Malaysia, buku ni boleh jadi a good starting point. Sebab dia cover tak semua tapi 70 to 80% of important item untuk seseorang eksekutif muda di Malaysia mula merancang kewangan mereka. Jadi this is a good book sebagai start. Tapi bila kita nak masuk dalam property, masuk detail dalam pasaraan, masuk detail dalam income generation, dia kena ada sokongan lain lah. Kena baca buku lain yang lebih deep. Buku ni dia cover secara surface semua benda. Cuma yang bagusnya, dia ada beberapa important, dia macam lebih tips. Sesuai dengan namanya, Top Money Tips for Malaysia. Jadi dia macam, dia bagi kita ada beberapa anekdot ataupun tips-tips dalam buku ni yang nilainya wow, memang kalau kita apply kan, kita boleh menjimatkan wang beribu-ribu ringgit. Baiklah, terus janji saya nak cerita macam mana nak dapat kereta pertama secara percuma tadi. Beliau suggest macam ni. Untuk kereta pertama, beli kereta terpakai yang dalam 5,000 hingga 7,000 range dia. Sabar. Tadi percuma. Kenapa beli pula? Okey. Saya akan ceritakan seperti apa dia ceritakan dalam buku ni. Jadi kalau nak kecam, jangan kecam saya, kecam penulis. Saya hanya berkongsi. Beliau mengambil contoh, beliau bermula waktu tu dengan beli Datsun. Kemudian beliau, lepas Datsun tu, itu ayah beliau bagi. Kemudian beliau upgrade ke Proton Saga, kalau tak salah saya. Okey, kita ambil lah. Kalau katakan anda beli kereta Proton Saga second hand, pada harga 5,000 hingga 7,000. Ada orang dia beli first car dia beli Viva. Kalau ayah bagi, ayah bayar tak apa. Tapi kalau sendiri beli, ataupun sendiri yang kena bayar, better, saya setuju dengan carangan dia. Beliau beli kereta terpakai yang pada harga 5,000 hingga 7,000. Beli cash. Kalau tak beli cash pun, okey, anda nak buat loan, okey.
do whatever it takes lah. Tapi jangan beli kereta yang mahal. Beli kereta dari harga RM5,000 hingga RM7,000. Dan sebagai seorang bekas pengguna Proton Saga Megavav yang tahun 1985-86 tu, saya guna tahun 2000, 2004, 2005, 2006. Kereta tu dah berumur dalam 20 tahun. Orang cakap kalau kita menggunakan kereta second hand ni maintenance cost dia tinggi. Dan susah, kadang-kadang rosak dan etc. Tetapi beliau cakap sebenarnya pengalaman beliau sendiri menggunakan kereta Datsun dan juga Proton Saga, ia tak semestinya macam tu. Memanglah rosak ada 3 ataupun 4 kali, tapi setiap kali 3 ataupun 4 kali tu, kos nak membaikinya tidak lebih daripada RM500. Dan sebagai seorang pengguna Proton Saga berusia 20 tahun, 10 tahun lepas, saya terpaksa bersetuju. Memang betul, waktu saya kat uni, saya guna kereta Proton Saga, dia memang tak pernah rosak. Saya ingat 2 kali je rosak. Satu alternator, satu tu saya tak tahu apa punca dia, tapi pergi ke workshop, dia buat something, bayar RM15 je, settle. Itu 2 kali je rosak. Itu yang saya jenis yang macam kadang-kadang miss tukar minyak hitam. Itu kereta berusia 20 tahun. Tapi boleh pakai lagi dan tak meragam pun. Jadi saya rasa apa yang beliau katakan tu logik. Daripada kita beli kereta Viva ataupun kereta Azia, bayar 400, 300 setiap bulan ke bank. Kalau katakan gaji starting 2,000, 2,500, 3,000 sekalipun, kita spend 10% ataupun more daripada gaji kita tu untuk bayar kereta. Why not kita beli kereta pada harga RM5,000, kita tak payah bayar apa extra bulan-bulan. Dekat mana kita boleh dapat kereta free-nya? Baiklah, bila kita beli kereta, kita kena renew insurance setiap tahun. Insurance ni untuk pemandu baru, dia ada NCD. Mula-mula NCD tu dia tak ada diskaun. Tapi bila kita dah pandu selama 1 tahun, tak ada claim, dia akan bagi diskaun untuk tahun kedua, ketiga, keempat, sehinggalah tahun kelima. Kalau kita bawa kereta tu 5 tahun, tanpa sebarang claim, kita akan dapat diskaun sebanyak 55% daripada polisi insurans kereta yang kita nak ambil pada tahun ke-6. Jadi cadangan beliau buat illustration, ada jalan kira dia. Katakan lepas 5 tahun, lepas 6 tahun, lepas 7 tahun kita nak pakai Honda Civic, kita nak pakai Honda City. Jadi value insurance pada ketika itu adalah mungkin dalam 1,600 sehingga mencecah 2,000. Jadi kalau kita dapat 55%, kita dah jimat dalam 500, 600 lah dekat situ. Bila kita gunakan kereta baru kita tu selama 5 tahun, 6 tahun, kita punya kos beli kereta yang pertama tadi akan jadi free. Sebab kita dapat balik 5,000 tu, 6,000 tu dari segi penjimatan insurans kita. Bila kita pakai pada tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dengan assumption kita tak ada accident lah daripada tahun pertama sehingga tahun kelima tadi. Jadi, kalau anda nak verifikan jalan kiranya betul ataupun tidak, anda boleh dapatkan buku ni. Tapi saya tengok dan saya dah verifikan lah jalan kiranya memang betul. Dan juga memang dulu memang mak saya pernah cerita macam tu kepada saya, letak nama saya dalam insurans kereta lama tu supaya nanti bila saya nak beli kereta sendiri, saya akan dapat NCD. So, insurans yang saya kena bayar tu lebih sedikit. Itu satu. Poin yang kedua, beliau juga ada menceritakan mengenai bahaya investment link insurance. Okay, bila saya sebut insurance, saya refer kepada takaful maksudnya, sama, interchange. Takaful adalah produk patuh syariah, insurance tidak patuh syariah. Jadi kita kalau sebagai orang Islam, ambil terus takaful. Tapi saya untuk bercerita ni supaya tak tergeliat lidah, saya akan sebut insurance. Produk investment link ni, tahukah anda, kalau kita ambil medical card, premium dia akan naik daripada 1 tahun ke 1 tahun ke 1 tahun. Contohnya sekarang kita bayar 100.5 waktu umur kita 25. Waktu umur kita 35, 100.5 tu kita tak dapat dah. Kita kena bayar 200. Waktu kita umur 45, maybe 300. Waktu umur kita 55, mungkin 600, 700 onwards. Ada orang cakap, taklah, sebab aku ambil insurance daripada awal, daripada tahun 25, daripada umur aku 25 tahun, jadi aku tetap kena bayar 100.5 sampailah umur aku 80 tahun. 100.5 juga, tak ada increase. Betul. Tetapi di situlah bahaya. Sebab kalau ejen insurans anda tidak menceritakan dengan sepenuhnya. Jadi, ini ada diceritakan dalam buku ni dan sekarang saya nak ceritakan kepada anda. Dan saya macam, memang betul. Ini memang betul. Sebab saya memang tahu memang ejen insurans saya ada cerita, tapi bila saya baca semula buku ni, saya diingatkan kembali dan saya nak share kepada anda bahaya investment link insurance. Produk insurance
Contohnya yang medical card perubatan tu, dia memang akan increase setiap tahun. Dia tak akan stay. Confirm. Potong kuku lah. Takkan punya tak increase. Memang akan increase setiap tahun berdasarkan umur anda. Tetapi, macam mana yang agent insurans cakap, yang program kita, program anda, program saya pun, anda bayar 200 setiap bulan tanpa ada peningkatan. Walaupun umur dah 70 tahun. Macam mana benda tu boleh terjadi? Sebab produk takaful kita ada investment link. Contohnya macam ni. Katakan kita bayar 200 lah untuk senang kira. 200. Daripada 200 tu, bukan semuanya akan pergi ke medical. Akan mungkin letak 50 untuk simpanan. Simpanan takaful investment link. 100.5 tu okey untuk cover kita sekarang. Dan kita pun bayar 200, 200, 200, 200. Waktu umur kita, katakan umur kita 35. Waktu tu sepatutnya medical card bayaran dia adalah 200.5. Tapi kita masih still bayar 200, 200, 200. Tahu kenapa? Sebab mereka akan ambil RM50 daripada kita punya saving start daripada mula-mula tadi. Top upkan dekat kita punya bayaran 200 tadi. Jadi 200.5 akan tetap pergi kepada takaful medical card kita tadi. Jadi kita akan ambil sikit, ambil sikit, ambil sikit, ambil sikit, ambil sikit, ambil sikit daripada kita punya investment link produk tadi. Di mana bahayanya? Bahayanya kalau investment link kita tadi, kalau dia menghasilkan dividen, kira macam kita simpan 50 setiap bulan, 50 setiap bulan setahun dah 600. Jadi tambah dengan, katakanlah dengan keuntungan lagi, mungkin letaklah contohnya 10%, 660. Kalau kita simpan selama 10 tahun, duit tu akan membesarlah ada 6,000. 6,000 lebih. Jadi kalau 6,000 lebih tu kita ambil 50 setiap bulan, lamalah nak sustain, betul tak? Tetapi katakanlah produk tu tak perform. Daripada kita simpan 600, 10 tahun 6,000 tu, dia bukan setakat tak perform. Dia boleh rugi pula. Daripada 6,000 sepatutnya ada. Dikatakanlah, dia tinggal 500 je. Dia ada 500. Jadi 500 bila tolak 50, 50, 50, 10 bulan saja. Bila umur kita dah 36, 37, dia dah tak dapat cover shortfall tadi. Kat sini bahaya je. Kebanyakan produk takaful, bila dia tak dapat cover shortfall, anda kena top up. Jadi premium anda akan bertambah. Ini di-highlightkan. Pastikan anda punya takaful agent menceritakan dengan sebetul-betulnya berapa dan apakah risiko-risiko produk yang anda ambil. Seterusnya, dia ada juga cerita macam mana, apakah keperluan mengambil takaful. Jadi kalau anda tak ambil takaful lagi, anda kena baca buku ni. Dan sebenarnya saya agree, semua orang memerlukan takaful. Cuma berapa banyak dan apa produk yang perlu diperlukan je. Itu je yang bezakan. Saya rasa ini adalah satu bacaan yang bermanfaat. Saya beri 6/10 kepada semua orang yang tak pernah baca buku personal finance lagi. Anda perlu dapatkan buku ini. Kalau dah baca, tak payah baca pun tak apa. Anda boleh baca buku lain. Tapi dengan syarat, anda kena ada at least that financial, personal finance punya education tu. Tetapi kalau anda nak jadikan ini sebagai bacaan tambahan, sebab dia ada spesifik tips yang anda boleh apply dalam kehidupan anda, jangan lupa untuk dapatkan buku ni sebab dia applicable. Baiklah, saya jumpa lagi dalam episod-episod akan datang. Assalamualaikum.